بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya hari ini kita dapat lagi bersua, hari ini kita dapat lagi bersama. Kerana dengan izin Allah hari ini kita masih lagi boleh bangun, boleh bangkit daripada tidur. Dengan izin Allah hari ini kita masih lagi boleh bertutur dengan mulut yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah masih lagi kita boleh bernafas dengan hidung yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini masih lagi, pagi ini masih lagi kita boleh melihat dengan kurniaan mata, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini masih lagi kita boleh mendengar dengan telinga yang Allah kurniakan. Dan pada pagi ini kita akan menjamu halwa pendengaran kita dengan zikrullah, dengan kata-kata yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biiznillah, dengan izin Allah hari ini masih lagi kita boleh melangkah dengan kaki yang kuat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, yang paling utama Allah masih belum pisahkan roh dengan badan kita. Jadi dengan asbab demikian, pada pagi ini kita masih lagi boleh berjumpa. Dengan asbab demikian, pada pagi ini masih lagi kita boleh bercakap, masih lagi kita boleh bersembang, masih lagi kita boleh melihat, mendengar, menonton. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, selamat pagi semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah, skema sangat tuan-tuan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita nak sembang-sembang berkenaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang memberikan salam. Pagi ini masih biasa, macam biasa kita nak bersembang berkenaan dengan ziarah ke alam barzah. Sebuah kitab karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuan-tuan, Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan daripada hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ni, apa yang nak dibacakan pada pagi ini boleh memberi manfaat kepada diri saya terutamanya dan kepada kita semua insya-Allah. Nanti lebih kurang dalam jam 8 lebih saya akan live sekali lagi. Hari ni, pagi ni sekejap saja, dan sebab saya tengah nak bersiap sebenarnya, nak bergerak ke JB. Saya nak ke JB sekejap, ada hal di JB. Jadi insya-Allah, dan sebenarnya saya nak mencari buku. Saya nak mencari buku di JB tuan-tuan, sebab saya dah cuba cari yang buku saya nak di sini tu tak ada tuan-tuan. Di Batu Pahat ni saya dah cari beberapa kedai, 4-5 kedai tuan-tuan, kedai buku tak ada. Yang kedai buku yang besar-besar pun tak ada. Jadi saya dah telefon dah ke JB. Alhamdulillah di JB ada. Jadi kejap lagi saya nak pergi ke JB lah, nak dapatkan buku. Buku je tuan-tuan. Dan sambil-sambil sarapan lah, lama dah tuan-tuan tak jalan jauh sikit. Sambil-sambil nak sarapan nanti, mungkin nak sarapan di JB lah. InsyaAllah di JB kan, di mana-mana yang sesuai lah tuan-tuan. Nanti tengoklah mana berhenti nanti.
Okey, jom kita baca sedikit pagi ini berkaitan yang mengingatkan pada kematian. Siapa yang mengingatkan kepada kematian? Allah yang ingatkan kepada kita akan kematian melalui siapa? Melalui malaikat-malaikat yang Allah utuskan kepada kita. Seperti malaikat memberi kerisauan, malaikat yang bawa kesedihan, malaikat yang membawa kegembiraan, keseronokan, malaikat yang membawa berita ataupun berita kematian, dan malaikat yang mencabut nyawa. Allah berikan kepada kita. Dan pelbagai, kadang-kadang Allah hantarkan satu malaikat untuk berikan kita penyakit. Penyakit semuanya dengan izin Allah, tuan-tuan. Penyakit itu terjadi, penyakit itu tersebar, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah izinkan, barulah benda itu akan berlaku, barulah benda itu akan terjadi. Selagi mana Allah tak izinkan, benda itu tidak akan terjadi, benda penyakit itu tidak akan berlaku. Kulluhu biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita nak bincang satu hadis. Saya nak utarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nuaim dan Al-Hilyah menyatakan bahawa Mujahid berkata, tidak ada suatu penyakit yang dideritai oleh seorang hamba melainkan utusan malaikat maut ada bersamanya. Tuan-tuan, setiap penyakit yang kita deritai, yang Allah izinkan kepada kita, selain daripada malaikat yang hantar penyakit tersebut kepada kita, tetapi ada satu lagi malaikat, seorang lagi malaikat yang mengiringi penyakit tersebut, iaitu malaikat maut. Bila mana penyakit tu mai kepada kita, tuan-tuan, penyakit tu ya malaikat yang hantar kepada kita. Allah hantar kepada kita melalui malaikat, tuan-tuan, melalui malaikat penyakit itu tadi. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, ada seorang lagi malaikat yang akan turut serta dengan kita punya sakit tadi, tuan-tuan, iaitu kita panggil sebagai malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ni, tuan-tuan, dia tengok kita ni beribu kali sehari, tuan-tuan, berpuluh-puluh kali dalam satu hari, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dalam masa satu hari. Malaikat tengok kita, tuan-tuan. Malaikat sentiasa jengah kita, tengok dia ni, oh belum sampai masa lagi. Tengok senarai, nama serupa dah. Nama kadang-kadang ini yang berlaku, tuan-tuan. Malaikat dah intai kita dah. Intai dah. Penyakit datang dengan malaikat maut. Sebab tu kalau orang yang sakit derita, tuan-tuan, saya baru semalam hari Jumaat. Hari Jumaat semalam, tuan-tuan, hari Jumaat. Saya tak sempat nak uruslah kematian seorang penduduk kampung ni. Tapi sebelum tu saya pergi buat rawatan tempat dia 3 hari sebelum tu. 3 hari sebelum tu saya pergi buat rawatan. Muda lagi, tuan-tuan, baru 24 ke 26 lagu tu, tuan-tuan, muda lagi. Namun bila mana kita dah datang tempat dia tadi, bila saya buat rawatan, saya tengok lain, tuan-tuan, saya tengok lain. Saya tengok muka dia lain, saya tengok badan dia lain. Saya pun buat macam biasa, tuan-tuan, buat yasin, buat apa semua. Kemudian waktu balik saya pun beritahu kepada isteri saya. Saya kata, tengok abang ni lain. Walaupun dia muda lagi, tuan-tuan. Maut dia tak kira usia. Kematian dia tak kira usia. Dia tak ambil kira usia tu tadi. Hang umur berapa tahun? Hang 5 tahun kah? 10 tahun kah? 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kah, tuan-tuan? Tak kira usia. Maut datang kepada kita bila-bila. Cukup masa, sampai masa. Sebab tahun lepas, tuan-tuan, saya buat rawatan mak dia. Tahun lepas saya buat rawatan mak dia. Sama juga simptom macam dia juga, tuan-tuan. Lebih kurang. Tapi tidaklah macam dia sangat. Mak dia lebih teruk sedikit. Simptom sama, lebih kurang dengan arwah mak dia. Mak dia pun dah meninggal, tuan-tuan. Tahun lepas saya buat rawatan mak dia. Saya buat rawatan 2 hari, lepas tu meninggal. Yang dia ni saya buat rawatan 3 hari, dia pun meninggal. Dia dekat-dekat rumah saya, tuan-tuan, pergi naik motor, tuan-tuan. Jadi hari Jumaat malam tu ayah dia bagi tahulah, pagi-pagi tu bukan hari Jumaat, hari Khamis malam ayah dia maklumkan bahawa yang saya buat rawatan tu dah meninggal dunia.
Dia kata hari Jumaat nak kebumikan, hari Jumaat nak uruskan, nak guna kenderaan jenazah semua. Sebab saya kan ada kenderaan jenazah tuan-tuan. Jadi saya bagilah. Dia kata okeylah, nanti jam berapa kita setkan jam pukul berapa tuan-tuan. Lepas tu pagi tu pergi ambil lah jenazahnya. Cuma nak cerita di sini tuan-tuan, tradisi dia lah umur dia muda sangat lagi tuan-tuan. Umur sangat muda lagi. Bila kita perhatikan, tengok Allah Akbar, dia dah terbaring beberapa bulan sebenarnya. Jadi sewaktu kematian semalam, dia ditahan, diwat tu bukan apa tuan-tuan, untuk tengok bimbang kok Covid tuan-tuan. Bimbang kok Covid. Sebab tu ditahan diwat tuan-tuan. Ditahan diwat mayat selama 24 jam. Nak bawa balik terus boleh, tetapi doktor kata kalau balik terus depa tak ada ni apa-apa, depa isah sebab simptom Covid tu ada pada dia. Simptom dengan demamnya, dengan batuknya, dengan sesemuanya tuan-tuan, dengan apa semua. Simptom-simptom tu ada, CP-CP tu ada. Jadi doktor kata kalau kata nak buat keluar hari ni juga, mana hari mati terus nak keluar, boleh dia kata. Tapi dia akan isytiharkan kematian tu macam Covid lah dia kata. Jadi tak boleh ramai uruskan dan dia orang akan uruskan semua sekali. Ayah dia terbenung tuan-tuan. Tanya saya, macam mana Ustaz? Dia telefon, macam mana Ustaz anak saya ni Ustaz? Saya kata tak apalah Ji, biarlah dulu. Biar kalau doktor kata sampai besok, mungkin ramai sikit yang tengok, mungkin ramai sikit boleh semayang. Tengok apa keputusan dia. Alhamdulillah bukan Covid, dia cuma disahkan sebagai penyakit TB. Penyakit TB tuan-tuan. Dia kena penyakit TB muda sangat lagi tuan-tuan. 20-an tuan-tuan, awal 20-an, sangat muda lagi. Lepas tu tuan-tuan, dia kena diisytiharkan sebagai penyakit TB lah. Jadi ramai yang datang. Cuma saya kebetulan hari Jumaat tu tuan-tuan, saya ada buat sembelih lembu tu tuan-tuan. Hari Jumaat kemarin saya sembelih lembu tu. Kerana saya lembu di kampung tu masih ada lembu tuan-tuan. Jadi saya tak ambil lembu di kampung, saya beli lembu di sini lah tuan-tuan. Ambil lembu di sini, saya sembelih sedikit, saya bagilah kepada orang-orang sikit-sikit tuan-tuan. Bagi lembu daging segar tuan-tuan, daging segar. Alhamdulillah dah dapat lebih kurang. Lembu dia tak besar mana lah, lembu dia kurus sedikit. Sebab susah dah nak cari tuan-tuan, susah nak cari yang besar sikit. Sebab yang jantan dia pun tak mau jual dah. Yang jantan sebab dia pun nak simpan untuk untuk korban tuan-tuan. Kebanyakan dia pun dah 6 bulan sebelum korban dia pun dah mula bela lembu atau dah mula gemukkan lembu tuan-tuan. Jadi dia pun tak mau jual dah yang jantan. Ambil lembu betina. Alhamdulillah dah dapat lebih kurang 70 kilo daging dia tuan-tuan. Okeylah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sempat kenderaan jenazah semua anak saya bawa, uruskan semua sekali sampai selesai. Dan yang seronoknya tuan-tuan, bila mana dia disahkan hanya penyakit TB, jadi tuan-tuan, yang sembahyang jenazah semalam tuan-tuan, dan jenazah hari Jumaat malam ramai tuan-tuan. Jadi itu kelebihan dia. Walaupun dia muda tuan-tuan, tetapi bila mana tidak disahkan Covid, ramailah boleh semayang tuan-tuan. Dengan ikut SOP dia lah, ikut SOP. Jarang-jarang dia. Jarang tuan-tuan. Kita kedudukan kita. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, selesai semua. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kematian ni tak kira usia. Dan satu benda yang saya nak kongsi lagi pada pagi ni tuan-tuan, pada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berkaitan dengan tanda-tanda kematian tu. Hari saya dah cerita dah, tetapi hari ni saya nak kongsi lagi. Ada beberapa tanda lagi. So saya mutakhir ni tuan-tuan, saya perhatikan ada beberapa kes. Saya tak berani nak cerita tuan-tuan kalau saya tak ada tengok betul-betul dulu. Kalau setakat sekali dua je saya takkan cerita. Tetapi dah berbelas, saya rasa dah berbelas orang ataupun berpuluh orang dah yang saya pergi buat rawatan tuan-tuan. Saya tengok simptom dia hampir sama yang ketara lagi, yang tambahan tuan-tuan. Itu hari cerita itu hari. Cuma yang ni yang tambahannya tuan-tuan, Yang tambahan ni tuan-tuan, saya perhatikan pada jenazah tadi tuan-tuan. Dia kadang-kadang dia tak semua yang tak ada isi. Tapi kadang-kadang dia bengkak. Seluruh badan dia membengkak tuan-tuan. Dia mengembang. Bengkak macam bengkak air. Seluruh badan dia membengkak tuan-tuan. Ini juga bila saya perhatikan, rupanya termasuk mungkin salah satu tanda. Sebab yang saya jumpa tuan-tuan, yang berpuluh orang tadi tuan-tuan, ada yang badannya bengkak dan wajah dia nampak
Wajah nampak lain, satu. Dan lagi satu, renungan. Renungan mata dia, tuan-tuan. Dia renung, tuan-tuan, tengok kita. Bersembang dengan kita. Dia renung, tuan-tuan. Dia tengok kita ni macam tengok jauh, tuan-tuan. Tengok jauh je. Pandangan itu jauh je, tuan-tuan. Satu, bengkak badan. Yang kedua, ada tumpukan pada wajah dia. Tumpukan warna mayat, tuan-tuan. Tumpukan warna mayat pada wajah dia, tuan-tuan. Dan yang ketiga ni, tuan-tuan, pandangan dia. Pandangannya jauh. Dia tengok tu jauh je, tuan-tuan. Dia tengok kita. Dia tengok kita. Macam saya tanya itu hari. Yang saya tanya, tuan ni, yang saya buat rawatan yang meninggal baru ni, tuan. Dia boleh bercakap elok, tuan. Boleh bercakap elok. Dia cuma lemah je lah, lemah. Dia kata, tahu Ustaz, saya boleh bercakap. Tapi bila dia tengok dengan saya masa bersembang, tuan, saya tengok renungan dia tu jauh. Isteri saya pun perasan. Dia kata, dalam kata perasan tak? Tengok renungan, dia tengok abang tu jauh, no. Ya, perasan, tuan. Nampak renungan dia tu jauh, tuan. Ini yang tambahan yang saya tambah lah, tuan, pada pagi ni. Iaitu bengkak satu badan, dia bengkak-bengkak. Mana badan, seluruh badan membengkak, muka dia membengkak sedikit, tangan membengkak, dada membengkak sedikit, kaki membengkak, bahagian kaki dan tangan lah, paling mudah nak tengok, tuan. Dia membengkak sedikit, tuan. Dah berpuluh kes yang saya jumpa, hampir serupa, hampir sama dia punya simptom-simptom dia. Selepas 2-3 hari buat rawatan meninggal. Selepas hari 2 buat rawatan meninggal. Itu pun mungkin termasuklah salah satu sebagai tanda-tanda kematian yang kita boleh tengok, tuan-tuan, pada tubuh badan manusia, yang kita boleh nampak dengan jelas. Terutama pandangan mata, tuan-tuan. Pandangan mata boleh nampak jelas. Kita bersembang dengan dia, kita tengok dia, dia tengok kita, tapi kita tengok mata dia tu, renungan dia tu jauh sangat, tuan-tuan. Dia berbeza dengan kita tengok. Macam saya tengok tuan-tuan dan puan pada pagi ni, tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan dan puan pada pagi ni, tengok tak nampak jauh, nampak dekat. Sebab ada depan telefon. Tetapi tuan-tuan, ada renungan yang kita tengok. Tapi dia bukan tengok kita pun, tuan-tuan, sebenarnya. Renungan dia jauh saja. Mungkin Allah alam apa yang dia tengok, tuan-tuan. Saya pun tak pernah tanya, tuan-tuan. Tak apa, nanti lain kali kita cuba tanya, tuan-tuan. Apa yang dia renungkan tu sehingga nampak macam jauh sangat renungan dia tadi, tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini antara dia. Jom kita habiskan hadis ni. Okey, sehingga jika penyakit terakhir dia telah bersarang pada dirinya, malaikat maut mendatanginya seraya berkata, utusan demi utusan dan peringatan demi peringatan telah datang kepadamu, tetapi engkau tidak mempedulikannya. Sekarang telah datang kepadamu utusan yang akan memutuskan hubunganmu dengan dunia. Malaikat ni akan kata, tuan, malaikat ni kata, mungkin ini orang yang hampir meninggal dunia, dia dengar. Orang hampir meninggal dunia, mungkin dia dengar. Kita tak dengar, tuan, kita tak dengar. Saya ulang, tuan-tuan, saya ulang. Tidak ada suatu penyakit yang dideritai seorang hambanya, melainkan utusan malaikat maut ada bersamanya. Malaikat maut turut datang juga. Terutama sakit yang lama. Terutama sakit yang lama, tuan-tuan. Sehingga jika penyakit terakhir telah bersarang pada dirinya. Mana penyakit lama, tuan? Penyakit tu dah lama sangat dah duduk pada badan dia. Lalu, tuan-tuan, malaikat maut mendatanginya seraya berkata, utusan demi utusan dan peringatan demi peringatan telah diberikan dan telah datang kepada kamu. Mana kita sakit, yang lepas semalam saya sempat cerita, antara perkara-perkara ujian di akhir hayat selain daripada sakit, rambut beruban, ini tanda-tanda awal berkaitan dengan kematian. Tanda-tanda awal berkaitan dengan kematian dah hampir. Yang uban ni tadi bukan disebabkan penyakit. Kadang-kadang ada uban ni disebabkan penyakit, umur dia 20-an dah uban, umur dia belasan tahun dah beruban. Itu dia ada kaitan dengan penyakit dalaman dia, tuan-tuan. Ada kaitan. Tetapi yang ini kita sihat elok. Sihat elok. Rambut semua hitam elok, tuan-tuan. Namun tiba-tiba tumbuh uban dah. Umur 40-an, 50-an dah tumbuh uban. Tuan-tuan. Uban, tuan-tuan. Tanda awal Allah beri amaran kepada kita. Tanda awal Allah beri peringatan kepada kita bahawa usia kita dah hampir dengan kematian. Uban, tuan-tuan. Tanda utama dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, tetapi engkau tidak mempedulikannya.
Maknanya dia tak peduli pun, sakit-sakit tak peduli pun. Dan sekarang dia kata, malaikat maut ni kata kepada dia, dan sekarang ini telah datang kepadamu utusan yang akan memutuskan hubunganmu dengan dunia. Mungkin orang hampir mati dia dengar perkataan ini, tuan-tuan, yang menyebabkan kadang orang nak mati ni jadi macam resah, gelisah, jadi macam ada je yang tak kena, tuan-tuan, orang mati ni tadi. Dan hadis yang kedua, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah telah memberikan peringatan kepada seseorang yang ajalnya ditunda sehingga mencapai 60 tahun. Allah telah memberikan peringatan kepada seseorang. Peringatan kepada kita ni cukup banyak Allah berikan. Dengan lupa, dengan nyanyuk, dengan sakit, dengan uban, dan pelbagai lagi lah, tuan-tuan. Pelbagai lagi yang Allah dah beri peringatan kepada kita. Sama ada kita perasan ataupun tidak, sama ada kita ingat ataupun tidak, sama ada kita tahu ataupun tidak, tuan-tuan. Hanya Allah SWT yang maha ketahui. Sebab kita je yang tahu, tuan-tuan. Kita je yang tahu. Kadang-kadang kita suruh, kita tahu uban dah uban, kita cabut buang. Uban lagi, kita cabut buang lagi, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan. Dia tak nak rambut dia beruban. Jadi sebenarnya uban itu adalah peringatan Allah berikan. Dan begitu juga, tuan-tuan, Allah dah beri peringatan banyak. Banyak dah kepada hidup kita, tuan-tuan. Allah beri ni. Saya umur 40-an, tuan-tuan. Umur 40-an ni pun banyak dah. Allah dah beri peringatan tertentu yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai manusia ni mungkin berlainan. Tuan-tuan mungkin lain kaedah dia. Allah beri peringatan. Saya lain, Allah beri peringatan. Tapi hampir serupa, iaitu sakit. Sakit, tuan-tuan. Allah beri peringatan tu. Bila mana kita sakit, itulah ingatan Allah berikan kepada kita bahawa Allah ni wujud, bahawa kematian tu tetap ada. Jadi kalau kita ingat sakit ni, tuan-tuan, ingat akan kematian, insya-Allah mudah-mudahan kita akan lebih bersedia. Sehingga kan, tuan-tuan, ajalnya ditunda hingga mencapai usia 60 tahun. Allah dah beri peringatan daripada umur 40-an. Umur 40-an dah ada uban. Tapi Allah tunda sebab janji kita nak jumpa dengan Allah pada umur 60 tahun. Jadi pada umur 60 tahun itulah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini antara yang mengingatkan pada kematian. Hadis berkaitan yang mengingatkan kepada kematian. Apa yang Allah beri peringatan kepada kita melalui malaikat. Banyak, tuan-tuan, terlampau banyak. Tuan-tuan duduk diam-diam, fikirkan apa yang Allah dah beri ujian pada aku. Kebiasaannya kesakitan, uban, kemudian apa lagi, tuan-tuan, usia tua, pendengaran dah kurang, pemandangan, penglihatan kita dah kurang. Itu juga, tuan-tuan, berkaitan dengan kematian. Allah dah tarik serba sedikit. Nikmat sihat Allah tarik sedikit. Nikmat mata Allah dah kaburkan sedikit. Nikmat telinga Allah dah kurangkan sedikit. Sedikit demi sedikit. Nikmat selera, kita duduk makan lama ni dah kurang, dah selera sedikit. Nikmat yang kita duduk sihat, boleh berjalan elok, Allah tarik sikit, tuan-tuan. Ini adalah peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita sedikit demi sedikit. Sebab Allah nak tengok kita ni boleh tahan ke tak boleh tahan. Kita ni boleh ingat ke tak boleh ingat. Kita ni boleh tahu ke tak boleh tahu. Kita ni jadi, tuan-tuan, sebagai peringatan untuk diri saya dan untuk kita semua, semuanya Allah dah berikan tanda-tanda awal, terutama berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan masalah penglihatan, berkaitan dengan masalah pendengaran. Itu semua merupakan tanda-tanda yang berkaitan dengan kematian. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kebajikan, dalam keadaan kita semua dapat melakukan perkara-perkara yang baik
perkara-perkara yang boleh mendatangkan faedah dalam hidup kita waktu sekarang dan hidup kita di alam barzah nanti. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu sahaja. Nanti kejap lagi saya akan live lagi tuan-tuan. Nanti saya akan livekan lagi. InsyaAllah dalam kenderaan lah, dalam kereta nanti saya akan live. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Saya nak pergi ambil buku saya di JB tuan-tuan pada pagi ni. Saya tak mau naik tinggi sangat. Nanti pukul 8.9 tuan-tuan matahari naik ke sana, saya berdepan dengan matahari. Jadi tuan-tuan, kita stop di sini dulu, kita berhenti di sini dulu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi